Tas kat sini. Ada. Ada. Mama, Ya. hari mainan ni apa? Hari ni sirah. Memang terlepas pandang Mak lupa ingatkan awak untuk buat. Tapi kalau yang tak buat tak apa, kita bincang je dalam kelas. Okey. Kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Azmi bersalam dulu lah. Baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allimah Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allimah Nadia. Okey, ada masuk je. Okey, semua adik-adik Rabbi sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa aqrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta asy-syamsa wa sahhil li amri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita lagi sampai ke akhir benteng PKK sebelum sekolah bermula minggu depan. InsyaAllah ni senior kita kat depan ni, InsyaAllah diharapkan semua masih bersemangat nak belajar, nak bincangkan tentang kertas soalan. Wallahualam, macam Mama cakap, kita merancang, Allah pun merancang yang terbaik. Kalau jadi ni kita di PR ni sampai 3 bulan, 2 bulan kita reda atas segala ketentuan Allah, sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Cuma kita usaha sebaik mungkin je. Ahli-ahli ilmu ni depan mukadimah ni cuba buat yang terbaik. Allah pasti tunjukkan jalan dan membantu kita untuk menuntut ilmu. InsyaAllah, siapa yang ada kertas boleh keluar ke kertas. Memang share screen jap. Siapa yang tak ada kertas pun tak apa, kita boleh macam Kak Aisyah ada hari ni? Masya Allah. Alhamdulillah. Ashraf ada Ashraf? Ada? Masya Allah. Okay, kita bincang. Bincang sama-sama. Siapa yang tak jawab pun tak apa. Okay, hari ni kita akan bincangkan negeri Perak lagi. Memang dah buat, rasanya pernah masukkan awak punya tapi peperiksaan tengah tahun negeri Sabah rasanya ataupun Terengganu. Tapi hari ni kita masuk ke Perak. Kita bincangkan Perak punya. Soalan pertama di sini, Mama tak harapkan awak jawab dulu. Kita bincang sama tak apa. Memang tak lupa nak suruh. Okay, soalan pertama kita bincang sama. Memang baca dulu Memang pertama ni Memang baca. Da'thur ialah orang yang cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ini kita jawab peperangan Badar. Uhud. Okay, Uhud ada jawab, Badar ada jawab Badar. Okay, lagi? Khandaq. Okey. Kalau ikutkan, Maimah pun fikir Khandaq kot. Da'thur ni sebelum Maimah tengok skema jawapan. Tapi ia adalah peperangan Ghatfan. Sebab Ghatfan ni kita tak nak bincangkan tau. Kalau dari sudut, kalau nak ingat tu, kalau nak ingat satu je, tak pernah dengar ni benda ni. Ingat balik peperangan Badar, Islam menang. Tak ada siapa yang cuba bunuh Rasulullah. Perang Uhud, watak utama perang Uhud Sayyidina Hamzah yang dibunuh. Khandaq adalah berkenaan parit. Jadi tak ada kaitan tiga ni pun atas pembunuhan, cuba untuk bunuh Rasulullah. Jadi mestilah Ghatfan. Tapi Mama tak pasti. Mama rasa macam Uhud, sebab ada orang yang nak baling batu kat Rasulullah sampai Rasulullah punya gigi patah. Sebab ada besi tebuk tu kan. Masa ada seorang sahabat Nabi tu dia cabut gigi dia. Tu kan. Mama rasa macam perang Uhud. Tapi skema jawapan mengatakan Ghatfan. Ghatfan ni kita tak pernah belajar tau.
Tapi tak apa. Siapa yang jawab Uhud tu, tak apa, teruskan jawab je. Sebab memang apa awal fikir Uhud. Tapi tak apa, sebab sekian jawapan memang yang waterfun. Nanti ni Muhammad kaji balik. Tu dah memang nak baca. Ya, kaji balik. Okey, nombor 2, Mak Aiman nak Sarah. Baca. Ialah perkara yang berkaitan hubungan tata cara sesama manusia, harta dan jual beli. Itu berkenaan apa? Okey, Sarah baca kan? Sarah jawab apa? Kalau Sarah tak jawab tak apa? Sarah jawab apa? Belum jawab lagi. Apa? Alif? Belum jawab lagi. Oh, okey, tak apa. Tempat kosong ialah perkara yang berkaitan hubungan tata cara sama manusia, harta, jual beli. Ini adalah muamalat. Kalau bila kita dah tahu muamalat, kita tak tahu yang lain apa. Okey, muamalat, ingat, muamalat adalah berkaitan dengan jual beli, harta. Ingat tulis kat situ sikit. Conteng sikit awak punya kertas, jual beli, harta, semua berkaitan dengan wang. Tak muat. Okey. Kalau munakahat berkenaan perkahwinan. Ya, betul. Pandai. Adalah dalam kita punya fiqh. Kan? Darjah 6 kan belajar munakahat. Tinggi tajuk ni, awak dah belajar darjah 6. Okay, perkahwinan. Okey. Perpaduan dan perundangan, kita jelas tahu perpaduan tentang kesatuan umat, perundangan tentang undang-undang negara ke, undang-undang Islam ke apa. Yang dua ni awak selalu keliru. Ataupun ada lagi satu berkenaan cukai. Nanti tengok kalau kita jumpa tentang cukai, nanti orang ceritakan. Ini muamalat berkaitan dengan jual beli dan harta. Kalau munakahat perkahwinan. Boleh tuliskan siap-siap, nanti dia tanya lagi, kita boleh tahu. Okey. Yang ketiga, Mak Iman Azmi. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, baginda menekankan aspek berikut, kecuali. Okey, Azmi tak jawab lagi. Okey. Dia kata pada awal dakwah Rasulullah SAW, baginda menekankan aspek berikut. Okey, Rasulullah tentang cerita tentang ketuhanan, cerita tentang solat, cerita tentang puasa. Akidah ada, akhlak ada, akhlak Nabi, ibadah ada, iaitu solat dan berpuasa. Balaghah ni tak ada kaitan pun. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab ni dia. Jadi perkataan yang unfamiliar ni, jadi inilah dia. Sebab dia kecuali. Jadi baca soalan, bila kita baca soalan, kita tengok betul ada kecuali ni, jadi plot twist balik soalan ni. Kemudian sebut pada awal Rasulullah SAW, begini menekankan aspek berikut. Kecuali. Kalau ada kecuali ni, mana yang ganjil? Okey, jadi balaghah ni tak ada kaitan. Okey, baca betul-betul. Kalau ada kecuali tu, kita kena tengok. Okey, next, Muaiman Dini. Baca soalan. Rasulullah SAW pernah dilontar dengan batu dan najis ketika berawal di negeri Taif. Ya, negeri Taif. Macam kita tahu, Taif je yang sambutan dia amatlah menyedihkan kita. Mekah tempat tinggal Rasulullah, tempat lahir Rasulullah. Madinah tempat penghijrahan orang Islam. Syam tempat, ingat, jual beli, berniaga. Okay, negeri Syam tempat berniaga. Rasulullah dulu kan berniaga dengan pakcik dia. Okay, ingat ni macam timbang. Kita tulis Syam ni negeri niaga, berniaga. Tu cantik sikit. Kita conteng sikit kertas ni biar kita boleh ingat. Bila kita tulis, Allah izin boleh ingat tau, insya-Allah. Tak banyak pun 10%. Tu dah kita kena menulis. Okey. Seterusnya Mu'alimana Fakihah. Mama kata suruh I buatkan begini. Fakihah ada kata soalan? Kenapa tak kata Mak Imah? Apa nak? Fakihah baca soalan nombor 5. Berdasarkan gambar data buka aktiviti yang Kuasai oleh kaum Yahudi sebelum
sebelum kedatangan Islam. Okey, soalan dia kata berdasarkan gambar di atas, apakah aktiviti yang dikuasai oleh kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam? Kalau kita tengok, oh ni dia tengah niaga macam tengok kat bawah ni tak ada. Tapi dia tengah berinteraksi dengan sama lain. Kalau pentadbiran dia berkenaan apa tu, kerajaan kan. Kalau perundangan tentang undang-undang. Kalau ekonomi tentang negara. Jadi ia tentang sosial. Tengok ni, sosial antara masyarakat. Ini agak susah sikit, tapi insyaAllah bila tengok gambar ni, oh orang tengah berinteraksi lah. Kat sini tak ada yang lain ni. Jadi mestilah sosial. Dan bersosial. Bertanya, berborak, bersembang dengan orang, bergaul. Okey, nombor 6, Afrina. Mak Lima, nombor 5 apa tadi Mak Lima? Sosial. Untuk gambar ni dia tengah berinteraksi dengan orang lain. Sosial. Mak tuliskan ni, undangan. Tak apalah. Sebab ni yang lain ni semua macam berkaitan dengan negara. Negara. Kalau memang macam boleh conteng kertas awak tu. Sampai ada kertas negara, berkaitan dengan negara. Okey, dah semua soalan Okay, next Afrina. 6. Berapakah bahagian Jihad? Ada berapa? Semua ingat tak? Ada 4. Macam yang tu yang jihad nafsi semua tu betul dah? 4. Cik memang macam balik je. Orang tukar dengan Wahyu dia dulu. Okey. Kan awak jawab 4 kan? Bukan belum. Yang tu adalah bahagian jihad. Itu adalah beberapa ciri jihad. Ciri-ciri jihad. Kalau bahagian jihad, ingat bahagian ada 2 je. Kenapa ada 2? Sebab satu akbar, satu asghar, besar dan kecil. Ingat tau. Mama tadi tu hampir tertukar dengan Wahyu hissi maknawi. Maklumat 4 ke maklumat? 2 sayang. 4 tu adalah beberapa jenis-jenis jihad. Tu jenis jihad yang ada jihad nafsi, jihad apa tu? Ramai banyak lagi jihad. Memang dah buka buku teks awak sendiri. Bahagian jihad first yang. Yang jihad, bahagian jihad ada 2 je. Jihad akbar dengan jihad asghar. Okey, ni jenis jihad. Jihad nafsi, jihad syaitan, jihad kufar, jihad murtadain, jihad munafiqin. Ini jenis. Kalau bahagian ada 2 je. Okey, akbar, asghar. Memang tulis ni. Iaitu besar, jihad besar dan jihad kecil. Soalan ni banyak dia tukar-tukar. Jadi ada tanya pasal contoh jihad kecil apa, contoh jihad besar apa, sudah bagi ciri-ciri kecil. Dan ingat, jihad besar adalah jihad nafsu, jihad nafsi, yang lawan nafsu dia sendiri. Jihad asghar adalah jihad perang. Macam terbalik kan. Sebab akbar ni jauh melawan nafsu diri sendiri adalah besar berbanding jihad asghar perang ni. Sebab apa macam tu? Sebab kenapa? Asghar ni kecil memang, padahal dia mati kot. Orang yang perang pada jalan Allah ni, orang yang betul-betul niat kerana Allah berperang pada jalan Allah ni, dia syahid terus pergi syurga. Asghar ni, nafsu yang diri sendiri, dia berlawan dengan nafsu di sini sepanjang hidupan seharian dia. Sampailah tibanya ajal dia. Jadi benda tu berlaku, berlawan dengan nafsu tu setiap hari. Jadi ini adalah jihad besar. Okey? Jihad kecil. Okey, boleh faham setakat ni? Memang tak nampak muka awak kan? Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Fahim Tum? Ashraf? Ashraf okey Ashraf? Okey, alhamdulillah. Adam okey? Tak buat kamera ni? Ada okey Makmah. Okey, apa-apa soalan tanya je. Okey. Okey, sebab tadi Adam tak baca nombor 7? Boleh? Ketika Rasulullah menyampaikan ucapan, bapa saudara baginda
mengetuai kaumnya kalau telah mengejek baginda. Siapakah penentang utama dakwah Rasulullah? Okey. Abu Lahab. Betul. Bila ada betul jawab, okey betul. Abu Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan, tak kisahlah pertama kali Rasulullah decide Allah bagi wahyu untuk berdakwah secara terbuka, Abu Lahab adalah orang yang pertama menentang. Oh, dia tu anak saudara aku tu, aku kenal dia. Dia tu sebenarnya tak betul sangat. Apa dia cakap tu penipu, pembohong. Bukan sekadar Abu Lahab saja, isteri dia sekali. Dalam surah Abu Lahab diturunkan sebab pertama kali waktu Rasulullah SAW berdiri di bukit di belakang Mekah tu kan, panggil semua orang berkumpul, Abu Lahab di antara yang benda ni. Apa dia cakap ni? Abu Lahab dia orang pertama yang menentang. Jadi Allah menghinakan Abu Lahab di dalam surah Al-Masad. Dalam surah tu pun ada isteri dia, ada tentang isteri dia. Jadi dia menghina kedua-dua, Allah menghina kedua-dua hamba-Nya di dalam surah ini atas sebab menghina bukan menghina tau Rasulullah SAW. Dia banyak buat fitnah, menyakiti Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah. Jadi Abu Lahab di antara, Abu Jahal pun jahat juga, tapi Abu Lahab ni di antara orang pertama yang tak suka, terus bantah perbuatan Nabi. Padahal waktu Nabi lahir, dia di antara orang yang paling gembira. Dia banyak dia buat. Dia belanja orang, dia disumbangkan tu sebab Rasulullah SAW lahir ke dunia tu, dia gembira sangat. Tapi Rasulullah SAW sampai ke dakwah Islam tu, terus dia kunci hati dia daripada menyokong Rasulullah. Dia benci, bukan kunci, benci hati, benci Rasulullah SAW. Okey, nombor 8, Zulaikha dah belum? Okey, Zulaikha. Apakah solat yang terakhir didirikan oleh Rasulullah? Okey, solat apa Zulaikha? Solat subuh. Solat subuh. Ingat waktu ni Rasulullah SAW adalah solat terakhir. Solat yang didirikan. Okey, ingat subuh waktu pagi, subuh. Okey, seterusnya siapa tak baca lagi? Bini dah. Okey, Ashraf. Ashraf orang pertama kat kamera. Okey, bagus Ashraf. Okey, Ashraf baca. Berapa lamakah tempoh kitab tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pandai. Terima kasih sallallahu alaihi wasallam. Berapa lamakah tempoh kitab tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW? Okey, Mak suruh awak jawab dulu. Siapa dah ada jawapan? Belum. Siapa dah ada jawapan? Okey, tak ada jawapan dah. Okey, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ingat Jadi gabungkan 13 dengan 10 ni 23. Jadi 23 tahun. Al-Quran tu sempurna. Semua dah lengkap wahyu. Dan dah habis wahyu, barulah Rasulullah SAW wafat. Ingat 23 tahun. 13 tambah 10. 13 Mekah, 10 Madinah. Okey, nombor 10. Okey, Ashraf dah. Farish Haikal ada? Kenapa macam dia Ashraf? Macam kan ada? Okey, Syakir jom baca. Memang tolong sekali. Syakir ada? Okey. Perut Sayyidina Hamzah telah ditebuk oleh kita kosong di dalam perang Uhud. Okey, semua orang tahu awak ingat aslinya siapa? Hindun. Hindun. Okey.
Hindun. Hindun yang didendam atas sebab di peperangan Badar, Sayyidina Hamzah ni bunuh abang dengan ayah dia. Jadi dia dendam perang Uhud, dia terus minta Wahsy bunuh Hamzah. Kalau nak bebas dia kena bunuh Hamzah. Lepas tu dia pergi ke Hamzah, dia punyah jantung. Okey. Seterusnya nombor 11. Ini adalah merupakan satu tanggungjawab di sini. Dari sudut individu, masyarakat atau negara. Okey, ni kita bincang bersama. Jawab tak jelas ni. Perpaduan masyarakat semakin kukuh. Berikut ni adalah tanggungjawab kepada masyarakat. Kalau kita tak tahu sekolah ni tentang apa, kalau tengok dia tak ada pun. Ini berikut adalah tentang apa, tak tahu kan? Kau tengok key point dia. Kalau benda ni, kalau blank, tengok mana perkataan sama. Kalau tak tahu, ada anak murid Wa'imah yang tak jelas, tak tahu nak baca macam mana yang perkataan sama? Masyarakat. Jadi ini adalah ini. Perpaduan masyarakat semakin kukuh antara tanggungjawab antara masyarakat. Mengajak manusia ke arah kebaikan. Ini adalah tanggungjawab sebagai individu. Semua orang Islam tanggungjawab dia menyampaikan dakwah. Yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia adalah seorang dai. Itu di mana kita berada, kita haruskan menyampaikan kebaikan. Okey, seterusnya membina dunia ke arah keselamatan. Dunia. Jadi ia berkenaan negara. Dia pandai. Memang sampai tengok skema jawapan ni. Soalan tak jelas lagi dia tentang apa. Okey, beramal untuk mencapai, siapa yang ada jawapan sebut je. Beramal untuk mencapai kebahagiaan. Ini adalah Masyarakat. Okey, awak ramai jawab masyarakat ni. Okey, jawapannya individu. Dia beramal untuk mendapat kebahagiaan. Mendapat redha Allah untuk diri sendiri. Beramal adalah amal diri sendiri. Okey, bebas daripada melakukan maksiat. Okey, siapa nak cuba try? Bebas daripada melakukan maksiat. Okey, cuba cakap. Cuba rasanya masyarakat ke individu ke negara? Individu. Lagi? Yang lain? Kita berbincang kita tak salah betul, kita bincang. Jadi bebas daripada melakukan maksiat adalah tanggungjawab kepada masyarakat. Amalan, bila beramal untuk diri sendiri. Apabila bebas daripada melakukan maksiat adalah berkaitan dengan mencegah. Mencegah ni macam Puan ceritakan dulu kat kumpulan. Ada 3. Pertama, kita mencegah guna tangan, iaitu kita halang. Apa ni? Oh, dating pergi tak tahu dating tu kalau orang berani. Yang kedua, mulut. Tegur mulut. Tak boleh buat macam ni. Yang ketiga, gunakan hati. Ya Allah, aku berlindung daripada melakukan perkara tu. Awak tak sanggup nak tegur dia. Tengok, minta Allah jaga awak daripada melakukan benda tu. Itu hati selama-lama dalam menyampaikan dakwah. Okey. Seterusnya 16. Kita ulang balik. Sini kita Azmi 16. Negeri Syam merupakan pusat perniagaan. Ya, macam tadi negeri Syam berniaga. Syam berniaga. Awak ingat je. Syam sebab dia punya tempat dia memang strategik. Dari laut, dari darat, dari atas, belakang, kanan. Dia semua orang akan pergi, boleh senang untuk pergi ke negeri Syam. Jadi di tempat perniagaan. Perniagaan. Syam perniagaan. Okey, nombor 17. Afrina, sini perempuan kita. Seram dia. Afrina, silakan. Negeri Syam. Sayang, 17. Qain nuqa. Okey, kita tengok lagi Jadi Qain nuqa ialah nama sebuah pasar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat zaman Rasulullah pun dah ada pasar dah. Dah start berniaga. Orang Islam dulu sebenarnya moden je kan. Orang dah ada teknologi kita ada. Okey, 18. Saya nak memang. Okey, silakan. Kalau tak sebut nama lah, cakap volunteer lah, volunteer. Okey, 18. Surah. Okey.
Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Jabal Nur. Ya, di Jabal Nur, iaitu Gua Hira. Kalau awak ingat kisah pertama bertemu dengan bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah SAW menggigil. Surah Al-A'la dia turun kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Waktu ni di Gua Hira. Cuba tulis sikit kat situ, Gua Hira. Gua Hira di Jabal Nur. Sebab ada soalan ni dia tukar. Kadang tanya Gua Hira di mana? Gua Hira di Jabal Nur. Tulis sikit. Okey, Rasulullah. Ini nak jelaskan. Okey, silakan. Rasulullah SAW wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Ya, Sayyidatina Aisyah, isterinya. Okey. Rasulullah SAW dah minta izin, dah beritahu dah semua isteri yang lain. Waktu Rasulullah sakit ni, Rasulullah nak Sayyidatina Aisyah jaga. Jadi semua isteri Rasulullah SAW setuju. Jadi Sayyidatina menjaga Rasulullah SAW sakit lagi, sakit kepala tu kan. Waktu malaikat Jibril begitu tentang surah Al-Falaq tu kan, lindungi daripada sihir, daripada manusia dan jin tu kan. Sampai Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Sehinggalah baginda menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Ingat bukan baru Rasulullah SAW wafat baru di pangkuan, tak, daripada awal sakit tu Sayyidatina jaga dia sampailah Rasulullah SAW wafat. Okey, nombor 20 volunteer. Siapa nak baca? Saya semua. Okey, silakan. Kak Aisyah. Okey, silakan Kak Aisyah. Dan Babah bukan di teknologi peperangan. Ya, peperangan. Tak pernah dengar awak bang? Munjanik dan Dubabah. Okey, Mama buka message juga tadi. Munjanik dan Dababah ni dia. Ni Manjanik, ni Dababah. Ni Dababah. Tak ada brand kan? Mak Iman sama Rasulullah. Diorang reti ke buat semua ni teknologi ni? Ya, diorang sangat hebat. Semua hebat. Ada reti buat Maryam, ada reti buat ni. Yang boleh sangkut ni macam sangkut. Maryam tu campak tu kan. Zaman Rasulullah SAW dah guna ni lah. Waktu peperangan di Taif kata. Ini Dababah Manjanik adalah merupakan peralatan peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi ni, cadangan ni. Salman Al-Farisi kan ada antara orang yang dibebaskan daripada penjara tentera kafir sebab dia ni terror buat Maryam. InsyaAllah hebat orang Islam pada zaman dulu. Okey. Okey, seterusnya 21 bermana Adamah. Okey. Khalifah pertama selepas kemerdekaan Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar. Ya, kat sini dia ada yang keliru. Cuma keliru Sayyidina Osman nak beraya. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat pertama yang meninggal dunia setelah Rasulullah SAW. Okey, awak tulis awak cuba tulis nombor sini. Awak tulis kat kertas soalan tu, Sayyidina Abu Bakar. Di sini pun jangan ada salah salin. Dari jawapan memang senangnya. Macam memang cakap tentang Jawi tu kan. Pun jangan ada tertinggal titik ataupun tertinggal huruf. Salin betul-betul, tengok betul-betul. Jadilah orang yang teliti pada tiba peperiksaan. Orang kata nak tunggu akhir waktu tak apa. Awak gunakan semua waktu tu pun tak apa. Kalau dia PKK nanti gunakan habis-habis waktu. Sebab lepas tu dah tak ada exam dah. Okey, nombor 22 Fakihah. Awak ni masih tu. Apa Kak Ish? Dengar suara Kak Ish. Tak. Okey. Tadi kita Alright. Fakihah baca 22. 22. Yes. Sistem muamalat. Sistem muamalat tu benda Islam berunsur
Berunsur. Okey, dia kata kat sini sistem muamalat sebelum Islam berunsurkan riba. Okey, riba ada berkaitan dengan tu kewangan juga. Jual beli ni kan. Okey, memang saya nak buat macam ni lah. Biar awak nampak je. Biar nampak. Jadi berkaitan dengan riba. Ingat pinjaman apa? 22 jawapan dia riba. Okey? Sebab Yes. okey. Jangan panjangkan ni. Okey. Berkaitan dengan riba. Sebab apa? Riba pun berkaitan dengan kewangan juga. Jadi sebelum kedatangan Islam, diorang berniaga secara tak adil. Semua tak adil. Tiba Islam ni datang, Rasulullah SAW menerangkan tentang sebenar-benarnya muamalat cara Islam. Jadi riba. Riba berkaitan dengan muamalat pada zaman jahiliah. Ingat tulis Memang tulis sini je, awak tulis kat situ. Baru nampak muka macam ni. Ada soalan tanya je. Buatkan kita berfikir sikit pagi-pagi. Sirah adalah fakta. Jadi jalan cerita kita kena ingat melalui poin-poin penting. Riba mesti berkaitan dengan duit. So mesti ada perniagaan di tengah muamalat. Okey, khalas. Okey. Usul 23 Dini. Saya Sarah baca. Okey, Sarah. okey. Perintah solat diterima ketika peristiwa Isra Mi'raj. Semestinya Isra Mi'raj. Kadang-kadang dia buat kita confuse tau. Dia kata nuzul Quran ada nuzul Quran turun pada betul Rejab ke Ramadan. Rejab Isra Mi'raj. Betul nuzul Quran 17 Ramadan. Ingat yang tukar nuzul Quran tu penurunan Quran. Isra Mi'raj lain. Isra Mi'raj tentang solat. Okey, jadi solat. Okey, tentang solat Isra Mi'raj. Kita tulis sikit. Memang nampak beberapa orang je kat sini yang bertulis solat. Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah solat. Okey, Musyad muka surat dah. Nombor 25 Dini. Nombor ke 25? 25. Sahabat yang angkat Enggan. Itulah Sayyidina Uthman. Ya sayang. Dia kata enggan. Okey, tak apa. Kasi Dini. Sahabat yang enggan, tak nak membayar zakat. Mungkin kita keliru tau, tapi dia sahabat maklimah. Ya, orang munafik pada zaman Rasulullah pun dikira sahabat sebab berjumpa dengan Rasulullah. Maksudnya orang-orang waktu tu pun berjumpa. Maksudnya sahabat tu adalah orang yang bersama dengan Rasulullah pada zaman Rasulullah. Jadi Sa'labah adalah merupakan sahabat Nabi yang tak nak bayar zakat. Ya, Tidak Uthman tak. Uthman kan baik kan. Maksudnya kan kita punya khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okay, saya Sa'labah jawapan dia. Sini tulis Mama tulis nombor je, awak tulis di situ. Ya. Apa tu dia ada satu jawapan dia yang tak kena tak. Satu Terima je. kasih Mama. Apa yang tinggal? Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tak ada kaitan pun. Dia cuma nak kelirukan kita je. Ada dua soalan yang Sayyidina Uthman menyirukan. Sahabat pertama yang meninggal dunia atau sahabat yang enggan. Sebab sebut sahabat kan. Jadi Sayyidina Uthman ni hanya diletakkan saja supaya kita keliru. Okey, khalas. InsyaAllah semangat semua. Baik, Mama jadi semangat lah. Okey, ni ada plot twist sikit. Memang ada keliru satu soalan. Mama tak jumpa tarikh, tapi tak apa. Okay, ni Mama kena buka susah lah. Tak apalah. Okey, di sini dikata kelaskan jawapan yang ditulis jadual berikut.
Dia suruh buat apa ni Mak Limah? Apa tu? Mak Limah jap 24 apa? 24 Al-Amin. Al-Amin. Oh, kita tak bincangkan ni lah. Okey, gelaran Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, seorang yang jujur. Orang kafir pun percaya dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi sesama Islam. Ingat Al-Amin. Memang silap lah 24 Al-Amin. Kita tertinggal soalan ni. Okey. Ya. 24. Perintah solat peristiwa Isra Mi'raj 23. Sistem muamalat 22. Sistem riba tentang Sayyidina Abu Bakar 21. Silap. Kita tulis tulis kita. Okay, awak tulis dulu lah. Sampai tak tulis kita. Sampai khalas. Sampai cakap khalas. Kau Ashraf tak nampak. Awak tulis lah. Okey, sudah sila ya. Mungkin ada yang terlepas pandang. Boleh salin dulu Mak Limah punya. Okey, bagi masa 2 minit lah. Okey, tulis dulu. Saya dah malas. Kak Ish dah sedia. Okey, Ashraf boleh salin dulu. Farish Haikal. Fakihah. Okey, khalas. Khalas. Okey, kita bincangkan 26. Dia kata 5 soalan, 5 markah tau. 1, 2, 3, 4, 5 ni berkenaan atas ni je. Jadi dia tulis ni peristiwa, tarikh atau umur. Sekarang kita kuahkan dulu peristiwa-peristiwa yang ada. Jangan terus umur Nabi kita terus buat 40 tahun. Jangan tengok keliru. Jadi memang buka ni. Jadi senaraikan dulu peristiwa yang ada. Ini peristiwa. Ini peristiwa. Yang merah bersut. Ini peristiwa. Mana lagi peristiwa? Ini peristiwa Al-Quran yang boleh digunakan. Nombor 5, zakat difardukan pada tahun bila. Okey, tuliskan dulu. Tuliskan dulu dia punya peristiwa je. Kalau awak salah pun bahagian tarikh umur, bila awak tulis peristiwa, awak tetap buat markah. Okey? Jadi tulis peristiwa dulu. InsyaAllah lah, insyaAllah. Sebab ada 5 markah je. So dulu soalan ni form 1 je. Kita cuba kalau awak tak tahu, tulis je makan. Kat sini, okey, umur Rasulullah SAW menjadi Rasul. Tulis isikan peristiwa-peristiwa ni. Menjadi Rasul maksud dia. Kedua, tadi umur Rasulullah SAW ketika wafat. Ketiga, tarikh Rasulullah SAW boleh berhijrah. Tulis dulu. 10 tahun. Tak faham cakap Ashraf, Syaikal, Fakihah, Rini, Kak Ish, Adam. Siapa lagi? Okay, cakap kau tak faham. Jadi nombor 4, Al-Quran diturunkan.
solat dia fardu kan pada tahun. Okay, selesai dulu. Dah khalas, cakap khalas. Tak tahu faham tak soalan ni, tapi boleh cakap. Kelas. Alhamdulillah. Okey, Sarah dah kelas. Yang lain? Belum. Kita dulu eh. Kelas. Adam. Okey, yang lain? Ada yang tak Belum. lagi? Belum. Ya. Ikut lagi. Kelas semua. Kelas. Dah kelas. Ada siapa tak kelas? Dah. Ada sesiapa yang tak kelas? Yang tak kelas lagi? Ashraf dah kelas? Dah. Saya dah. Okey, semua dah eh. Saya dah. Alright. Okey, di sini Rasulullah SAW suruh soalan ni suruh tuliskan peristiwa dan tarikh atau umur. Sarah, yang pertama, umur Rasulullah SAW ketika menjadi Rasul? 40 tahun. Ya, kita tahu umur 40 tahun Rasulullah SAW menjadi Rasul. Pak dah peristiwa itulah Gua Hira tu kan? Tahun. Tapi ada sedikit confuse di sini sebenarnya nanti. Okey, 27 umur Rasulullah SAW ketika wafat. Okey, Kak Ish. 63 tahun. Oh, Sarah juga. 63 tahun. Kalau awak ingat untuk subjek PSRA kan, jenam umur Rasulullah SAW, umur Umar Kak Siddiq, umur Umar Khattab meninggal pada umur yang sama, iaitu 63 tahun. Ingat Ini ada bonus untuk ingat. Bagi orang itu meninggal pada umur yang sama. Okey, tarikh Rasulullah SAW mula berhijrah. Tarikh Rasulullah SAW lebih macam je. Dua hijrah. Yo, jangan memang confuse je. Apa sebut Kak Ish jawab? Dua hijrah Dua hijrah lah. Itu kau waktu salah. Set lah. Betul, 12 Rabiul Awal. Tapi dah berapa Saya jawab. Saya jawab lah 12 Rabiul Awal. Saya jawab dua hijrah. Dua hijrah Kak Ish. Salah. Saya jawab dua hijrah tu saya jawab 12. Oh,
Dia dah ambil orang awal. Okay, sebab dia tak ada dalam skema jawapan pun. So memang agak confused. Dia tak ada dalam skema jawapan pun tak ada. Jadi dia macam kita kena buat sendiri. 12 ribuan orang awal. Okay, nanti kita kasi siasat lagi. 12 ribuan awal. Sebab dia tanya tarikh. Dia tak tanya umur, dia tak tanya berapa hijrah. So tarikh spesifik yang tinggal kat sini tarikh Rabiul Awal. 12 ribuan orang awal. 12 ribuan orang awal pun merupakan tarikh wafat baginda dengan lahir baginda. Okey. Seterusnya volunteer Al-Quran muka. Kita terus silakan. 12 Ramadan. Bila? 12 Ramadan. Ya, 12 Ramadan. 17 Ramadan. Alright. Zakat difardukan pada tahun 2 Hijrah. Ni orang bagi confuse sebenarnya. Baru nampak jawapan dia 2 Hijrah. Saya makmum agak macam ni sikit Faham tak? Kalau tak faham dia tanya. Faham. Salin dulu. Kita dah soalan 30. Okey. Soalan ke-40 nanti kita take 5 sekejap. Take 5 je. Tu kita take lama masa. Nanti kita lepas soalan ke-40 kita rehat sekejap. Siapa nak minum air, dia minum air. Soalan lepas soalan 40 Masa nak makan boleh makan. Okey, dah khalas semua? Dah. Belum. Belum. Dah. Sign. Bagi siapa yang belum. Okay. Oh, nampak. Sign. Memang nak search pasal berita. Dah kelas. Khalas? Ada siapa tak khalas lagi? Khalas? Ada siapa tak khalas lagi? Dah saya dah kelas. Ada siapa tak khalas lagi? Saya dah kelas. Okey, semua dah khalas Tak ada kot memang. Okey, mana Mana tak nampak awak tau. Okey, soalan 31. Volunteer, kuah volunteer, ahli-ahli volunteer. Saya. Sorry. Silakan dua orang. Okay. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas Sayyidina Ali. Salah. Ya, salah. Sini salah kan. Okey. Volunteer next. Yang lain pula. Volunteer next. Saiz. Kais lagi. Muslimat. Saya memang saya. Okey. Salah tak apa. Okey, baca. Muslimat tak? Pas muslimat. Orang Islam yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Ansar. Betul ke salah? Salah. Ya, ingat yang berhijrah Muhajirin. Ya, muhajirin. Hijrah. Muhajirin. Di dalam nama muhajirin pun ada hijrah. Kalau awak nak ingat kan. Muhajirin ni hijrah kan? Jadi muhajirin adalah orang yang berhijrah. Jadi salah. Okey, nombor 33 muslimin balik tapi yang lain. Kak Aish banyak jawab tau. Okey, yang lain. Jadi Kak Aish yang ingat dapat jawab. Yang lain mana? Okey, silakan. Semasa disaling berbunuhan kerana harta. Betul. Yes, Betul. Sebab diorang tak tahu. Diorang tak tahu. Diorang tak jahil tak tahu. Macam mana nak adil tu tak ada. Jadi tu pembunuhan. 34 volunteer muslimat selain desa haram.
Keluar. Volunteer. Okay, silakan. Dia aduk-adukan. Silakan. Baca. Saidina. Ada tak ni? Lagi Sarah jawab nanti. Okey, baca. 34. Baca dulu lah. Buka tu. Okey, Dini lah. 34 Dini. Dini ada? Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun ke-11 Hijrah. Ni agak detail soalan dia. Betul atau salah? Betul. Okey, jawapan dia salah kat sini. Alah. Salah. Kita tengok balik. Serina Abu Dia Bakar. berjalin pada pukul 13 ke lama. Betul. Memang tak pastilah. Bau. Abu Bakar menjadi. Siapa ingat boleh cakap? Menjadi khalifah. 13 Memang pasti 13. Betul. Hijrat lah. Pada banyak khalifah kita kena tahu. Kita kaji ni mungkin kita kena tahu. Kita akan ingat. Sampai sekarang pun ada lagi. Apa? Sampai sekarang pun ada lagi kan? Lagi apa sayang? Gambar? Jawab. Khalifah sekarang pun ada lagi. Khalifah yang diisytiharkan oleh seluruh umat Islam tak adalah. Cuma khalifah taklah ketua. Pemimpin kan sekarang ada lagi. Tapi pemimpin yang adil lah sebenarnya. Sebenarnya kita nak orang Islam ni pemimpin yang adil. Allahualam sekarang sana kita harapkan Allah beri yang terbaik. Khalifah tu bermaksud pemimpin yang menjaga seluruh rakyat. Okey, Umar tak jumpa lah. Tapi bukan 11 Hijrah 13 Hijrah Sarah. Ya. Okey, 13 Hijrah. Okey, next 35 Muslimin balik. Wakil. Okey. Ini saya tak tahu. Okey, Ashraf baca je. Kalau saya salah ke betul ke tak apa. Perjanjian. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Okey, Ashraf rasa betul ke salah? Salah. Okey, Ashraf cakap salah. Yang lain? Betul. Okey, tak apa. Ashraf. Jawapan dia betul. Ke-6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Perjanjian Hudaibiyah dimeterai apabila orang Islam nak berdamai sekejap. Sekali diorang sendiri, orang kafir sendiri yang tak ikut perintah tu. Okey. 36 volunteer muslimat balik. Saya. Yes. Silakan. Saya. Okey, silakan Sarah. Tentara Islam telah berkumpul selama 10 hari di dalam peperangan. Perang apa? Apa? Okey, Sarah cakap Badar. Okey. Key point kat sini, Badar dia orang akan, kalau dalam exam Badar orang mesti tahu Ramadan. Key point dia mesti sebut pasal Ramadan. Kalau Khandaq ingat parit. Parit. Bila parit dibina, seluruh orang Islam berada di Madinah. Jadi sendiri Madinah tu, dia orang berkepung di situ selama 10 hari. Jadi parit ni mestilah Khandaq. Jadi jawapan dia Khandaq. Terima kasih. Okey. 37 berhenti. Okey, silakan. Apa kat A je? Memang nak buka. Apa
Apa Kak Ish? Waktu perang Honda tu, ada ke tentera Islam yang terkorban? Ada ke tentera Islam yang terkorban masa awal? Tak ada. Tak ada. Lepas dah diorang tak boleh nak serang tu, diorang punya panah pun tak sampai, terus datang ribut. So tak ada yang terkorban. Itu tu. Cedera, memang kena tengok balik, tapi yang terkorban tak ada. Sebab Allah hantar bantuan betul-betul. Okey. 37. Kak Farish lah. Farish Haikal. Ada tak Farish Haikal? Rasulullah. Farish Haikal ada? Ada, Kir. Farish Haikal, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Okey. Kau sikit cara menunaikan ibadah. Haji. Berkosong. Kali. Ni tunjuk. Kali seumur hidup. Okey, berapa kali? Kau rasa? Dua. Okey, Kak Ish jawab 2. Yang lain? 1. Okey, Fashri dah 1. Yang lain? 2. Jawapan dia 1. Okey? Ya. Oh, macam tak sangka. Tapi ingat benda ganjil insya-Allah boleh ingat. 1. Apa? Pisahan. Ya, haji perpisahan. Haji perpisahan tu merupakan haji terakhir Rasulullah SAW. Haji wida. Ingat tak kita belajar kan? Rasulullah SAW wafat. Itu merupakan haji pertama dan terakhir oleh Rasulullah SAW. Jawab SAW. Jadi sekali je. Masyarakat kasih 1 kali saja. Okey. 38. Afrina, Nabi sakit. Iya. Silakan Afrina. Nabi 28 tahun. Yes, 38. Nabi sakit mulai bulan Ramadan. Okey, iaitu Ramadan, iaitu pada tahun ke-11. ya, kat sini dia kata bulan Ramadan, kat sini sebenarnya ni adalah bonus soalan. Tunggu ni salah. Ramadan tak, Syawal tak. Memang tengok search pun Safar. Ya, jawapan dia Safar. Bulan Safar. Ya, dia tak Itu jawapan Safar. Syawal tu typo. apa? Syawal tu typo. Memang silap tulis kat sini. Sini Safar ingat tahu tak ada, dulu ni tak ada jawapan. Tu Safar. Sebab ada soalan yang ada silap tahu. Jadi awak baca bukan yang saya baca lain ni, awak tulis jawapan ni. Awak jawab salah satu, awak kata tak dapat bonus. Okey, ada soalan? Jadi memang Kak Isyad tanya. Kak Isyad tanya. Tak ada lah, tadi saya cakap yang Syawal tu typo pun. Typo terus cerita dah. Mak Emma rasa pun typo. Kan? Dia tersilap ni. Sebab banyak Syawal Ramadan. Okey, apa? Ya? Maknanya jawapan 30% ada lah kan? Dua-dua salah. Jadi Memang ada nak kita andal. okey, soalan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, 39. Sarah, kita tak tunggu awak tau. Tapi tak apa, awak tengok je nanti. Kau saya memang Adam lah. Oh, Adam ke? Okey, Adam awak tak tunggu awak tau. Kita terus nanti Adam tengok. Sebab nanti 40 nanti take 5 nanti goyahkan je soalan terbuka. Okey, 39 tadi saya baca. Tadi di puan Okey, muslimin balik. Saya Kak Ish. Okay. Amru bin Umayyah. Diutus oleh Rasulullah SAW untuk bertemu Raja Habsyah. Ya, betul. Raja Habsyah. Amru merupakan orang yang dihantar diutus oleh Rasulullah untuk bertemu dengan Raja Habsyah.
Ya Asyik rumah Jaafar ni tau. Tapi tak jawapan kat sini Amr. Lancar. Nanti Mak bincang balik soalan ni. Sebab jawapan dia lain. Jawapan dia Yathrib. Nanti bincang balik. Saya rasa yang bertemu dengan Raja Shah Jaafar. Jadi ni rasanya Rom. Rom rasanya. Tapi nanti kita bincang balik. Okey, 40 Muslimat balik. Oh no. Dalil tuntutan berjihad disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ke? Yang ni pula pun sama. Dia banyak soalan silap lah. Kat sini tak ada. Surah dalam jihad, rumah search Syarif tu, Al-Baqarah ada. Yang lain kat bawah tu tak ada. Dulu tak ada. Al-Imran ada. An-Nisa ada. Yang lain yang surah tu bawah tu tak ada. An-Nisa. Al-Maidah ada. Al-Imran. Anfal ada. Dulu Al-Maidah. Al-Maidah. Okay. Kita dah jadi dulu. Ada banyak lagi nanya. Tapi dalam dua surah ni tengok tak ada. Perempuan ni apa? Mana? Al-Qas Anfal tu. Maidah. Hidangan. Al-Anfal. Hidangan kan? Mak bawa apa? Apa? Bawa Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Imran. Dua surah ni tak ada. Memang orang bagi cakap ada. Mak Imah dah boleh rehat dulu. Okay, take fun. Ya. Boleh minum air, makan. Okay guys. Kandas. Solat duha. Macam Adam semalam kan, dia solat duha kan. Mesti dekat. Mu'alimah bukan dia. ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya. Saya nak live sekejap boleh nak telefon. Okey, boleh. محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء اللهم وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء اللهم وارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء اللهم وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء اللهم وارحم سيدنا الرحمة شيء اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
makan, saya makan. Kita bincang berkenaan tulisan ni. Ini satu kecil-kecil. Okey, Ashraf. Sini untuk menulis soalan seterusnya ni. Bantu tulis. Okey, dah 1 minit. Yang lain dah kembali ke belum? Ha? Yang lain dah kembali ke belum? Izinkan saya kita dah semua tadi. Okey, boleh buka kamera balik semua. Kita bincang semula. Okay. Semua dah sedia. Depan ni dapat 3 orang je ni. Sarah, Ashraf, Kak Ish. Dah. Okey dah. Alhamdulillah. Okey, Zulaika kakak mana? Ada? Okey, Farish. Farish. Saya nak pergi makan tapi saya tunggu. Oh, nak pergi makan. Ambil je makanan Azmi. Nak sebelah awak tak apa? Tak, makanan kat depan. Adik saya semua depan. Oh, okey. Okay, sikit lagi Kalau habis awal, kita boleh habis awal. InsyaAllah. Ya, nak habis awal. Lagi awak nak cepat je. Okey. Seterusnya, Mu'alimah nak Kak Ish baca. Boleh Kak Ish? Boleh. Okey, silakan. Kita dengar cerita dari Kak Ish. Peringkat pertama. Yes. Peringkat pertama Kak Ish. Peringkat kedua Sarah boleh? Boleh. Okey, silakan. Nama asal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau berketurunan bangsawan Quraisy. Selepas beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lebih dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan pada tahun kedua selepas tahun Gajah. Okey. Next. Okay. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masehi, beliau memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan disemadikan bersebelahan dengan makam Nabi. Ya, terima kasih Kak Isyara. Okey, sini kita nampak dah betul lah 13 Hijrah. Okey. Kalau ada petikan macam ni, baca dulu baru baca soalan. Jangan baca soalan dulu baru baca. Okey, baca dulu sekejap, lepas tu tengok soalan dia. Okay, soalan yang pertama, memang baca awak kalau jumpa jawapan boleh cakap. Tulis nama penuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perenggan mana? Memang, kita boleh cakap macam tulis je, tak payah ayat penuh kan? Soalan ayat penuh? Macam jawapan. Nama penuh Sayyidina Abu Bakar. Tulis Saya nak jawapan jawab je. bahasa Melayu. Tak perlu baca bahasa Melayu kan. Nama dia ialah macam tu kan. Apa dia? Ia berumur ketika itu yang tak payah terus tulis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah sampai sini je. Salah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sayang, bukan sayang. Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Okey, kalau kita nak tengok panjang mana soalan kita. Okey, awak tulis betul sini je. Satu. Okey. Tengok dia punya markah. Kalau markah dia dia tanya nang penuh je tapi 4 markah. Okey, awak kau cerita awak tulis sepanjang mungkin. Tapi kalau 2 je ni jawapan yang dia nak ni je. Abdullah bin Abi Quhafah. Okay. Kau dah tulis surah Khalas Dah, Khalas. Baik. Saya nak kena Khalas semua ke? Apa Kak Ish? Kalau nak cakap Khalas tu siapkan satu soalan dulu ke tulis sampai habis? Satu je. Khalas. Okay, Khalas. Saya dah jawab 2 soalan lah. Wah, Masya Allah. Tadi Okey. Ya. Okey, soalan yang kedua. Apakah gelaran Sayyidina Abu Bakar setelah memeluk Islam?
Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq. Kalau awak nak jawab penuh sikit pun tak apa. Sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Sebab dia 2 markah. Kalau 1 As-Siddiq je. Dia 2 markah. So sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Dikenali pun tak boleh dikenali sebagai. Tapi kalau jawab Abu Bakar Siddiq dapat 2 markah juga ke? Sebenarnya jawab dapat je. Dia depends on pemeriksa awak siapa. Okay? Itu Lepas saya dulu. kalau lah pemeriksa Allah izin yang teliti sangat-sangat, okey tak ada dikenali. Satu markah tak ada. Macam tu terpaksa lah awak pun tulis penuh. So nak langkah berhati-hati, kita tulis dalam kiraan lengkap. Tapi itulah awak kena tengok masa Kalau masa tak sempat tulis Abu Bakar As-Siddiq je pun tak apa. As-Siddiq je pun tak apa. Kalau masa tercepat. Jangan 3 tempat kosong. Okay, khalas. Okay, majoriti khalas. Kita teruskan lagi. Bilakah Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Selepas kewafatan Rasulullah pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. Ya, kalau macam ni kena berserta tarikh dia. Selepas kewafatan Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. Cuba lengkap dia. Mamai, tahun ni saya tak tulis selepas kewafatan tu boleh tak? Kalau masih exam nanti, kalau nak berhati-hati perlu tulis Takut dia kira sini. Dia 1 markah. Saya tulis. Dia 1 markah. So 2. Bila tulis 1 je, 1 je. Sebab dia kalau soalan yang dah bagi petikan, kita kena tengok sama ke. Sebab dia macam umpama, saya dah bagi tapi awak tak ambil. So macam tu. Detail. Apa Dini nak tanya lah. Dini, silakan. Dini. Mana. Ya. Yang dikasih dia kata selepas kewafatan Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijrah. Yes. Maknanya jawapan yang dekat 34 tu bahagian A tu sama. Menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Lah Dini. Tapi kalau dalam skema jawapan 13 salah. Dia kata betul lah. Nanti buka usia 24 balik Kasih Dini. Dini seorang yang alert, insya-Allah. Kenapa memang? Kalau awak tengok balik, dia tulis kat sini. Lepas dia kata saya nak buka sikit lantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam pada tahun 11 Hijrah. So maksudnya jawapan 34 11 Hijrah betul. Tapi cuma dalam skema jawapan sirah ni salah. Salah tak saya benar ni. Faham. Faham je Tak, Dini kata Sayyidina Abu Bakar dia cakap pasal meninggal dunia yang 13 Hijrah tu. Wala kacau. Dia tanya khalifah bila? Tapi soalan 34 tu kan, kalau awak tengok siap 34 kita terbincang sebenarnya, dia ada plot twist sikit. 34 ni, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun ke-11 Hijrah. Menjadi khalifah. Itu betul lah. Tapi dalam skema jawapan pun dia buat salah. Jadi so kita dia salah. Dia yang salah. Okey, kita jawab. Tapi yang salah Soalan. Orang buat jawapan. Orang buat soalan. Okey. Jadi sebenarnya jawapan dia betul-betul sekejap 632 masih sekejap. Muayyimah dah ni ke? Muayyimah dah siap tulis. Dah bincang ke yang bar ni ke? Mana? 1.3 bar tu. Belum. Baru sampai sini. Okey, bilakah ni jawapan dia selepas kewafatan Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijrah. So ni soalan ni sama dengan soalan 34. Tapi nanti kita tengok balik buku dah jam 6. Dia dalam jawapan buku dah jam 6. Apa session? Okey, salin dulu sampai tak salin lagi. Dah. Dah khalas semua? Dah. Okey, majoriti khalas. Yang kebal, berapa lamakah beliau memegang jawatan itu? Berapa lama? 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan.
Kerana Abu Bakar meninggal dunia Sekejap untuk check. Orang check dia. Maklimah saya lag, saya nak buat kejap. Okey, Fashaikal. Ketiga tahun itu suami Jadi 2 tahun 3 bulan ini adalah Abah 3 Maimah, Ya. Nabi Muhammad dia mangkat waktu 63 tahun juga kan? Ya, ingat PSLA ada dia Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab meninggal waktu umur yang sama 63 tahun. Khalas? Okay, majority khalas. Farsyakal dah masuk dah, Farsyakal? Belum. Farsyakal belum masuk. Okay, bagi Farsyakal Oh, jadi betul Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah 11 Hijrah. Bukan 13. Ini soalan dia silap. Tak apa. Apa Maimah? Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah 11 Hijrah, bukan 13. 11. Yang menjadi khalifah. Kalau masuk 34 tu kan jawapan dia kan 13 Hijrah kan. Tapi jawapan dia benar 11 Hijrah. Oh. Alright, kita move to the next question. 1.4. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada usia 63 tahun. 63 tahun. Mana. Okey. 63 tahun. Iaitu sama umur dengan siapa? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun. Tu janjawi. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimah, saya dah siap tunggu jawapan. Saya dah siap tunggu soalan. Oh, masya-Allah, alhamdulillah. Kak Ain dah siap, yang lain? Betul. Maimah, kalau saya terus buat surat 6 ni boleh? Oh, persilakan. Dialu-alukan. Okey, khalas. 1.4. Tidak, belum. Kelas. Okey. Maimah. 1.5. Apa Kak Ish? Apa ni? Mengijazah lah apa? Di mana? Mim, Ain. Jamadil akhir. Jamadil akhir. Oh, tak apalah Mama, tak apa. Okey, kita bincangkan Kak Ish Kak Ish dah soalan lain ke? Okey, 1.5. Bilakah Sayyidina Abu Bakar wafat? Bila? Malam Selasa 23 Jamadil akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 60 tahun. 63 tahun. Lengkap. 6 tahun. Ambil je sekali 63 tahun ni. Kalau dia nak ambil kan 2 markah ni, aku buat grab ni. Itu je full. Okay, jadi ini adalah soalan yang ke 1.5. Okay, Mama beri ruang pada siapa yang nak tulis dulu. Siapa yang dah siap tu boleh je nak jawab soalan 6. Okey. Okay, sedikit yang tak ada lagi. Selasa 23 Jumaat akhir tahun 13 Hijrah. Ketika meninggal baru 13 Hijrah. Mujizat lah. Yang 2.1 mujizat. Walaupun ada dalam kalangan Nabi Muhammad menyediakan seberapa tuan rumah. Okey, yang lain dah khalas dah 1.5. Dah, okey. Move to the next question. 2.1, silakan Ashraf baca. Lancarlah Ashraf baca sekarang. Okay, Ashraf baca silakan, nyatakan. Nyatakan dua. Contoh. Nyatakan dua. Contoh. Contoh Mujizat.
Mukjizat sayang, mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bulan terbelah dua. Ya, bulan terbelah dua, keluar air di sebelah jari Nabi, Al-Quran, Isra Mi'raj, semua tu mukjizat. Mukjizat tu hanya berlaku pada Nabi saja. Okey. Mana-mana pun yang awak boleh tahu, awak boleh ingat, tulis. Keluar. Lepas tu dia saya di antaranya, kalau nak salin boleh. Sila isi, keluar. Mak Imam macam mana nak eja Al-Quran Mak Imam? Al-Quran dicelah, Al-Quran pun dicelah. Jari, tadi bulan terbelah dua, Sarah cakap banyak tulis je. Semua, mana yang awak ingat semua diterima. Dia jangan awak hentam pula. Tapi mana yang berdasarkan cerita. Ijazah ke saya ingat ke ijazah? Apa? Ijazah Ya Allah. Ijazah mana ni? Okey, kada dulu. Peribadi ni mak kebat Ni Apa berdasarkan ni? Tak faham. apa? Mana? Yang nombor 2.2 tu. Jelaskan dua peribadi Rasulullah SAW. Ini kebat. Oh, penyayang. Sendiri. Betul Ya, ke? ini kebat. Kebat ni semua boleh jawab sendiri. Bahagian ni kebanyakan dia mesti tanya soalan kebat. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Dia akan tanya soalan random yang kita boleh fikir berdasarkan ilmu pelajar tu sendiri. Okey? Pelajar yang tahu ilmu tu kita boleh jawab. Jadi ni kebat, ni kebat. Mak Imam. Saya yang 2.2 ni dia nak tanya Nabi punya adab ke? Yes. Apa-apa pun yang awak tahu. Ya. Peribadi Nabi. Yang jelaskan dua Saya jawab peribadi juga Rasulullah amanah. boleh. Boleh. Mana boleh? Siapa tu? Yang saya seorang tanya soalan apa? Okey, mana-mana pun. Okey, tapi dia disebabkan dia bagi 4 markah, panjanglah sikit awak punya tulisan. Banyak. Mak Imam kalau kita tak tahu nak jawab bercakap benar, kalau kita jawab alami boleh. Boleh. Ataupun awak ulas sikit ayat tu. Betul, Al-Amin betul. Tapi ulas sikit. Baginda sentiasa bercakap jujur. Sebab dia ayat kat sini dia kena panjang sikit. Sebab dia bagi 4 markah ni banyak So dia 2 markah ni, dapat 2 markah ni kena buat ayat sikit. Kat sini dia bagi contoh. Ambil je ayat mana-mana. Baginda seorang yang penyayang boleh. Boleh. Penyayang, contoh penyayang kepada siapa? Penyayang kepada anak-anak ataupun orang Tapi sekeliling. Mak Imam kalau tak tahu sangat nak eja jawi macam mana? Kalau tak tahu sangat Tapi dia tak ikut ni. Ikut mana awak tahu je. Baginda sangat baik. Awak tahu baik macam mana? Ba, Alif, Hamzah. Mana awak tahu je. Baginda mengajak atau kalau Penyayang kepada keluarga. Kalau jawi Boleh, yang kena boleh. eja betul-betul. apa? Kalau jawi yang kena eja betul-betul. Yes, Jawi pun kena je tu. Sekarang ni dulu, diorang tak kisah sangat. Sekarang ni masuk pergi bengkel kereta BKK tu, diorang tengok Jawi. Tulisan Jawi awak. Kalau salah, tolak markah juga. Itu pun bukan pelajaran Jawi. Penyayang terhadap, tapi jangan takut, tak apa. Allah tu Maha Penyayang. Doa banyak-banyak. Dapat pemeriksa yang baik hati. Kalau risau. Penyayang terhadap kanak-kanak. Asalkan jangan tinggal tempat kosong. Tu je. Bertanggungjawab. Seorang ataupun Bertanggungjawab sebagai pemimpin. boleh. Seorang yang bertanggungjawab sebagai pemimpin. Untuk poin tu ni kena kreatif sikit lah. Yes, kena kreatif. Sebab ni ilmu pelajar sendiri yang awak tunjuk soalan sendiri. Seorang yang seorang yang berperibadi sempurna. Mak yang 2.3 tu peperangan ke tu? Yes, peperangan. Nyatakan 2 peperangan pada bulan Syawal. Ya, Khandaq betul. Lagi satu lagi. Lepas perang Badar apa? Lepas perang Badar. Badar Ramadan. Lepas perang Badar? Khandaq. Uhud. Pembalasan dendam orang kafir terhadap orang Islam. Uhud. Jadi Uhud berlaku pada Syawal. Nak tahu tepan.
Apa? Oh tak, bukan. Oh, Syawal. Uhud. Ingat bulan Ramadan diorang perang Badar, menang. Lepas tu kita orang balas dendam balik, dia perang Uhud. So tu the next month. Jadi Syawal. Jadi dua yang perang peperangan Khandaq tu lepas perang Badar ke? tak, Lepas perang Khandaq Uhud. ni tahun lain. Ingat Uhud lepas perang Badar, Uhud. Khandaq pada tahun lain. Sikap masyarakat Jahiliyah sebelum dan sesuatu kita sangat. Okay, khalas 2.2, 2.3 khalas. Dah. Okay, jadi macam 2.4. Berikan dua perbezaan sikap masyarakat jahiliyah sebelum dan selepas kedatangan hijrah. Okey, yang ni empat Yang markah jual kan? tu, yang jual nanti orang tak tahu adil tu. Ya betul, ni dua markah. Jadi kita buat sebelum selepas di dalam satu ayat. Contoh, gunakan riba adalah yang jahiliyah. Ya, macam ni boleh tak? Kita buat ayat ni. Apa tu? Gunakan riba. Ha. Berapa? Memang kalau yang ni kena buat ayat ke? Yang ni kena buat ayat kan? Maksudnya kena buat sebelum selepas dalam satu ayat. Contoh dia bagi kat sini yang menggunakan riba dan menyembah berhala. Yang ni waktu zaman Zahiliyah. Menyembah berhala. Dia nak dua lah kot sebab dua markah kan. Menyembah berhala. Waktu selepas kedatangan Islam, terus kepada dia menggunakan tiada riba dan menyembah berhala. Itu je. Tiada riba dan menyembah Allah. Yang kering-kering dah belum? Menyembah Allah. Senang bang. Senang. Sebelum, selepas. Kalau kawan nak gunakan menghinakan kaum wanita pun boleh. Ataupun membunuh anak-anak perempuan. Zaman ni tiada pembunuhan anak perempuan ataupun memuliakan wanita. Dia macam boleh ni guna jahil bahawa ni selepas kedatangan Islam. Okay, faham tum setakat ni? Faham? Fahimlah. Alhamdulillah. Okay, next. Mengapakah sistem muamalat Islam telah diterima oleh masyarakat sekarang? Dia tanya kenapa? Habis. Dia adil. Ya, first adil. Adil pun boleh. Mendapat pahala. Awak ambil yang senang je. Dan mesti dah dapat pahala dengan syariat Islam. Mendapat pahala. Yang kedua, mana-mana jawapan Adil. sesuai pun tak apa. Adil pun boleh. Perlakuan adil. Adil. Betul, adil. Sistem yang adil pun boleh. Kan kata sistem muamalat kan? Jadi sistem yang adil. Sistem yang adil. Ataupun jalan kebaikan mana-mana. Yang ni pun kebat. Buat mereka. Nabi Muhammad. Okay, Mama terus Sarah baca Sarah. Okey. Habis masa. Nabi Muhammad SAW telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam bertujuan mengajak mereka memeluk Islam. Baginda memberi layanan yang baik walaupun ada dalam kalangan mereka yang bersikap ganas dan kejam. Rasulullah SAW menyediakan berapa buah rumah yang besar cantik di bandar Madinah untuk utusan tersebut berehat. Okay, betul. Berehat. Yes. Terima kasih Sarah. Soalan pertama, siapakah yang mengadakan hubungan diplomatik dengan bukan Islam? Maksudnya awak kena tulis Nabi satu Muhammad negara. SAW. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Okay, awak tulis Muhammad. Memang kita tak payah tuliskan yang sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau nak tulis tu lagi bagus ni. Memang perlu tulis sebenarnya. Tulis lagi Tapi bagus. tu jangan dia tulis. Tulis sini. Tapi memang kalau saya tulis slide je boleh kan? Boleh. Tapi cuma Mama ada pernah dengar perbahasan ada seorang ustaz tu. Awak tulis sallallahu alaihi wasallam pun lagi bagus. Buat pahala. Tapi tak tulis tak apa memang. Sebab kita mana lah tahu nak tulis macam mana. Masa awak tak tahu. Kalau tak tahu tak apa. Nanti kalau tahu biar tulis. Okay? Nabi Muhammad. Mana sallallahu alaihi wasallam je.
Oh, memang punya ni cincai sikit. Okay. Kita move to the next question. Apakah tujuan Rasulullah SAW mengadakan hubungan diplomatik? Sebab apa? Nak memeluk Islam, nak ajak dia memeluk Islam. Tujuan mengajak mereka untuk memeluk agama. Ajak mereka memeluk Islam. Yes, ni jawapan dia. Memang kalau kita jawab dakwah tak apa juga kan. Berdakwah boleh. Boleh. Sebab Tapi mengajak mereka memeluk Islam tu pun macam dakwah juga. Tapi nanti dapat satu markah. Memang takut dia punya soalan suruh ambil petikan. Dia baca petikan kan. So dia suruh sama dengan petikan. Boleh kat sebenarnya. Tapi cuma dia memang rasa risau dia suruh sama dengan petikan. Okay, awak tulis mengajak. Next. Ni mengajak mereka memeluk agama Islam. Okay, siap garis pula. Garis siap-siap. Okay. Nanti awak tulis next ke. Okay, 3.3. Bagaimanakah layanan yang diberi oleh Rasulullah SAW? Bagaimana layanannya? Baik. Baik. Yang besar dan cantik di bandar Madinah untuk utusan tersebut berlehat. Betul. Okay. Adam, terima kasih Adam. Tapi jawapan yang paling tepat adalah yang atas ni sayang. Layanan. Key point dia layanan. Jadi kita kena ambil yang mula dengan layanan. Layanan yang baik walaupun ada dalam kalangan mereka bersikap ganas dan kejam. Sampai sini je. Okay, ambil key point dia. Maksudnya jawab layanan yang baik je. Ya betul. Ni ambil ni key point dia Adam. Layanan yang baik walaupun ada dalam kalangan mereka yang bersikap ganas dan kejam. Dia bertiga. Next question. Kita cepat. Tapi kalau ada soalan boleh buat ada soalan saya nak percepatkan sikit. Memang. Ya. 2.3 yang jawapan nombor 2 tu apa? 2.3 jawapan nombor 2. Uhud. Perang Uhud. Bukan 2.5 lagi. 2.5. 5. Adil. Ni kebat. Awak jawab apa-apa tak apa. Sistem yang adil ataupun jalan kebaikan. Kenapa dia guna sistem Islam? Kan lebih adil. Jalan kebaikan, dapat pahala. Okey, seterusnya bagaimanakah keadaan rumah yang disediakan oleh Rasulullah? Rumah Adam baru ambil rumah yang cantik. Kita ambil key point dia rumah yang besar Rumah dan yang cantik. besar dan cantik. Ya. Di bandar Madinah untuk utusan-utusan sebut berehat. Ini nombor 4. Yang besar. Key point dia rumah. Ambil sama dengan perkataan soalan dengan jawapan Ashraf dengan Farish. Ambil mana soalan sama perkataan, ambil yang sama perkataan dia dalam petikan. Ambil Yang besar dan cantik satu je. Dia bagi berapa markah? Okay. Rumah yang besar dan cantik. Dia bagi 2 markah. So jawab penuh nanti. Okey, garis siap. Di bandar Madinah untuk utusan tersebut berehat. Okey, garis siap. Kita bincang ni. Di manakah rumah rehat disediakan oleh Rasulullah SAW? Soalan dia berpisah lah. Betul lah, awak besar dan cantik je. Lepas tu di bandar Madinah. Betul lah. Yang first tu, yang 3.4 tu, jawab rumah besar dan cantik saja. Nombor 4. Yang 3.5 di bandar Madinah. Ya, betul. 3.5 di bandar Madinah untuk susun tersebut berehat. 3.5. Kalau ada terlepas apa-apa, awak nanti buka YouTube. Memang nanti awak upload dalam YouTube kita punya kelas ni. Okay. Mama record ke? Record. Okay, next question. Kita nak cepat tapi kalau ada soalan tanya je. Di manakah rumah ni dah? Okay, ni jawab soalan di bawah. Ni berdasarkan Itu kaum Ansar. Ya, tulis 2 kaum Ansar. Apa? Siapa kaum Ansar? Yang didamaikan oleh Rasulullah. Okay, dapat. Memang kau Ansarnya mana memang saya lupa. Kaum Ansar penduduk situ, penduduk Madinah. Penduduk tetap. Bukan kan? Ingatlah. Kan Ansar dan Muhajirin ada 2. Ansar dan Muhajirin. Ansar adalah penduduk tetap Madinah yang menunggu kedatangan Rasulullah. Tala'al badru alaina Ansar. Muhajirin yang datang. Muhajirin yang datang dari Mekah. Yang diadu-adukan oleh Ansar.
Okey. Dan bawah Ansar ni ada dua. Ada dua kaum, iaitu Haus dan Khazraj. Oh, itulah jawapan ni memang. Ya, Haus dan Khazraj. Bila kita ulang-ulang soalan ni, insya-Allah boleh ingat. Jadi kita jawab nanti minggu depan PDPR start, kita jawab dalam exam ni, kita exam je. Khazraj. Okey. 4.2, berikan dua bahagian mukjizat. Ada berapa mukjizat Nabi dan apa dia? Siapa ingat? Apa dia? Siapa ingat? Yang boleh nampak dan yang tak boleh nampak. Iaitu nama dia apa? Hissi dan maknawi. Dia minta kalau awak tak tahu, jawab je yang tak nampak dan boleh nampak tu, macam Sarah cakap tu kan. Kalau awak ingat, dia tulis. Boleh je kalau tak tahu, langsung tak tahu. Ni Apa nama? Hissi dan maknawi. Tak kena ni ke? Bom makan. Kalau tak tahu, tapi cuma jangan tiga tempat Apa tu kosong. memang betul tak nampak. Sebab kalau awak punya pemeriksa tu baik hati, dia akan bagi markah awak. Tapi sebenar-benar jawapan dia Hissi dan maknawi. Kenapa lah? Kan yang tiba-tiba kena. Ya. Kelak balik. Sebab sirah ni sejarah. Sejarah adalah fakta. Benda yang tak boleh diubah. Bolehkan dua tempat penghijrahan Islam pada Rasul pada zaman Rasul SAW. Sarah baca tadi kan. Tuliskan dua tempat penghijrahan orang Islam pada zaman Rasulullah. Di mana? Madinah. Yathrib boleh. Dan juga Mekah. Habsyah. Ya, Habsyah. Mekah duduk tetap. Jadi di mana mereka keluar? Habsyah dan Madinah. Okey. Habsyah ni ingat layanan yang sangat baik sehingga raja tu tertarik dengan agama Islam. Madinah ataupun Yathrib. Dua-dua ni diterima. Yang ada raja Yathrib bukan sama benda dengan Madinah ke? Sama. Tapi guna nama lain pun tak apa. Madinah tu Nabi yang tukar kan? Dan nama sebelum ni Yathrib. Lepas tu Nabi tukar jadi Madinah. Bandar yang bercahaya. Okay, next question. Okay, lagi 3 soalan. Saya nak jawab. Dah jawab dah? Okay, Isra' bermaksud ini menulis jawapan yang diterima. Perjalanan, ya betul. Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Okay, perjalanan itu sini satu markah, satu markah dah. Yang Kak Ais jawab tadi tu lengkap 3 markah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini baru lengkap 3 markah. Sebab awak perjalanan pun dah 1 markah dah. Jawab Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ni baru lengkap 3 markah. Ya Allah, kita bagus Sudah balik Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, Mi'raj bermaksud cuma tulis je perjalanan dah 1 markah dari Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Kakak Ish. Dari Masjidil Aqsa 1 markah ke Sidratul Muntaha ataupun ke alam, kalau tak tahu alamak apa nama dia, ke alam langit. Tu boleh buat markah agak. Ke Sidratul Muntaha. Kalau tak tahu boleh cakap ke alam lain, ke alam langit. Ya. Ya, jawapan lain ke alam langit pun boleh. Kalau mak tak tahulah nama dia apa, ke alam langit. Jawapan ni diterima juga. Okey, 45 last question. Tuliskan 2 ibadat. Bersiwak. Ya, bersiwak boleh, ibadah yang boleh dilakukan oleh umat Islam ni kebat. Bersiwak, boleh menyimpan janggut, boleh solat sunat, boleh beriktikaf, boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir. Tak, yang pakai sudu pusing kat cawan, pusing air apa pun nama dia. Pakai sudu Mengikut jam jam. Oh, rajam. Tu detail betul tu. Ataupun awak buta sini je. Memulakan sesuatu dengan kanan.
Bila kanan ni semua pergerakan, pusing tu, Bismillah. makan ke, bismillah ke, tombol pintu ke. Jadi tulis dia punya main point dia mulakan sesuatu dengan kanan dulu. Dahulukan kanan. Tu sebenarnya. Okey, ni kebar. Okey, alhamdulillah kita sampai hujung kelas. Setakat ni ada lepas pandang, Muhammad akan post video. Ya? Terlepas ke? Sekejap Mana? Menyimpan janggut. Mi'raj ni maksud. Oh, Perjalanan ke Masjid Al-Aqsa ke perjalanan ke Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oh, okey. Okey. Okey semua Mama tutup Stop sharing. Belum lagi? Belum kelas? Boleh. Okey boleh Dah. Okey, stop sharing. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Masya-Allah, hampir semua ni. Awish tak ada. Awish dengan siapa lagi? Sufi ada tak? Ada. Ada. Okey, semua buka kamera. Kita ambil gambar dulu lah, baru baca doa. Yes. Show kamera. Cik Amal screenshot Dini mana Dini? Kazmi Dini. Okay, Mampu ada kerja lain nak buat. Tak apa, mas screenshot siapa yang ada. Okay, senyum. Okay, Dini dah. Okay, senyum. Kata Okay, terima kasih semua. Okay, alhamdulillah kita sampai hujung kelas. Kita baca doa dulu Kita tutup kita dengan apa bengkel dengan Farah surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okay, Azmi, syukur jazilan. Syukran jazilan ya Muhammad Nabiya. Okay, Syukran jazilan ya Muhammad Nabiya. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Jangan berdiri, bye. Berdiri guys. Tahu. Mai. Buka lah. Umi. Oh, cik. Assalamualaikum. Tak nampak. Bye. 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 Mama nak tengok bola. Mama nak tengok Bola ada. Tengok apa? Nak pinjam? Okey. Tutup. Mana hamster awak? Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. madam, sama-sama. Mak Ima. Kenapa ada semua background kakak? Comelnya. Tidur ke tu? Tutup kucing. Comelnya dia tidur comelnya. Besarnya. Masya-Allah. Ini bola. Bola. Ya. Patut Tadi ubat. kata orangnya bola. Panggil lagi. Oh, ban ke bola? Bola. Beruang tu. Besarnya hamster awak. Masya-Allah. Ini lagi besar memang. Besar tapak tangan. Gemuk. Umur dia berapa tu, Afrina? Besar betul lah. Tak tahu. Mungkin dalam darjah Oh, 2. macam campak dia. Astagfirullah. Memang mungkin saya rasa dia masih darjah 2 ataupun darjah 1 macam tu. Ya ke? Takkan besar macam tu jadi dua. Okey, semua. Mak Iman ada kerja lain ni. Terima kasih. Semua. Kairin. Sihat Kairin. Jumpa minggu depan Kairin. PDPI. Assalamualaikum.